apa tu dipanggil add. Okey. Dah pukul 3 kot. Boleh ke selesai? Okey, terima kasih. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada tuan-tuan, puan-puan yang sudi mendengar perkongsian kita dalam rancangan Borak-Borak Bro bersama Bro Sas dan Bro Saiful Farhan. So kita dah hari keempat, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan maintain cuma dalam next month, minggu depan ni kita akan bersiaran waktu malam sebab kami waktu siang tu ada komitmen untuk kelas-kelas online. Kita share dengan usahawan-usahawan di agensi dan insyaAllah untuk hari ni saya tambah ni lah sebab kita dengar kenapa ada bunyi-bunyi belakang so kita cuba try pakai pilot pakai mic ni lah konon pilih jadi pilot lah pilih jadi pilot. Okay, so insyaAllah untuk hari ni kita akan berkongsi atau bercerita tentang tajuk mana lebih penting, produk ataupun strategi pemasaran di media sosial. Okey, sebelum tu boleh like, komen, like page, like Bro Saiful Farhan punya page dan boleh komen, like, ajakkan kawan, share. Okey, dan dengan ini kita buka bual bicara kita borak-borak bro bersama Bro Saiful Farhan. Okey, boleh kita mulakan. Alright, terima kasih semua yang menonton sudi hari ni hari Ahad spend masa bersama-sama kami berdua mungkin daripada hari pertama dan hari ini masuk hari keempat dan untuk makluman semua saya Bro Saiful Farhan, terima kasih kepada Bro Sas. Kami cuba bawakan topik-topik yang sangat dekat dengan usahawan dan juga orang-orang yang baru nak cuba berjinak-jinak dalam bidang usahawan, jadi entrepreneur dan juga especially dalam media sosial bisnes online ni. Dan topik hari ni kami pilih kerana macam ramai soalan tanya mana penting coach kerana soalan-soalan ni. Agak-agak lah sebelum saya jawab lah. Siapa yang dah ada boleh bantu saya. Mana lebih penting, produk ke strategi pemasaran? Kalau Bro Sas, agak-agak mana yang penting? Okay, dia first kali tengok pada individu tu. Okay, individu tu pendapat saya lah. Cumanya secara umum, siapa yang ada strategi pemasaran, dia akan pegang. Maksudnya ada orang sebab dia dah tahu fundamental untuk strategi. So apa juga yang dia jual, dia gunakan pendekatan yang asas tu, cuma dia adjust saja ikut persekitaran semasa. Kalau kita produk ni kadang ada produk yang dia memang okey, tiba satu ketika produk tu jatuh, dia macam tercari-cari produk yang baru kan. Sebab kita usahawan biasalah kita kebanyakan ada yang usahawan dipanggil usahawan segera. Dia jual produk-produk yang viral. Lepas viral, apa jadi? Kan? So, macam mana pandangan Bro Saiful pula? Alright, terima kasih. Pandangan tersebut, opini tu. Yes, saya berkatakan sebenarnya saya saja je letakkan soal topik ni. Sebenarnya dua-dua penting. Tetapi ada yang lebih penting sebenarnya. Sebenarnya yang lebih penting adalah diri kita. Wah, diri. Kenapa tak tulis tu? Kenapa diri? Diri, produk, strategi. Sebab dia strategi juga sebenarnya. Okay. Sebab dua-dua penting. Produk penting, strategi pemasaran penting. Tetapi yang lebih penting, yang sangat-sangat lebih penting adalah kita sebagai usahawan. Betul tak Coach Sas? Bro Sas? Betul, sangat setuju. Sebab apa tau, ada orang produk yang sama jual, ada orang yang boleh jual banyak, ada yang masuk je jual produk tu terus dia bukanlah nak cakap apa, mungkin melingkup lah kan, terus jatuh. Ada yang boom, ada yang ni. So istilah dia betul lah, penting adalah diri sendiri. Dia saja trik ni. Ya. Sebab bila saya utarakan soalan ni kan, ramai yang kadang PM saya, coach, betul ke produk yang penting ke saja penting? Saya cakap tengoklah jawapan dia masa kita punya sesi ni. Sebenarnya jawapan dia adalah baliknya pada diri kita. Kita sebagai usahawan, kita sebagai founder, kita sebagai peniaga, kita sebagai seller, kita sebagai individu tu sebenarnya paling penting. Kenapa?
Saya setuju sangat dengan Bro Sah cakap tadi. Dia adalah balik, tak kisahlah produk apa pun, strategi apa pun, kalau kita sebagai seorang individu tu memang sangat kuat mental, persediaan kita ni sangat-sangat rapi, bagus, macam mana nak hadapi sebarang cabaran, ujian, insya-Allah. Produk apa pun dia bagi, insya-Allah dia punya sales tetap akan naik. Dia walaupun jatuh sekali, dia akan naik banyak kali. Jadi apa yang saya nak kupaskan pada hari ini adalah tentang apa sebenarnya persediaan ataupun apa yang sepatutnya kita sebagai individu kena bersedia. Dan kena yang kita kena buat persediaan untuk diri kita dahulu. Sebab saya nampak ramai daripada saya tengok daripada kelas-kelas saya dulu, ramai yang macam bila COVID contohnya, COVID sekarang ni KKP, dia lost, dia stuck, Betul. tak tahu jalan. Dia cuba buat produk ni, dia macam tak ada hal tuju dah. Jadi saya cakap lah, sebenarnya kena balik pada diri kita, tengok balik apa yang sebenarnya kita silap, apa yang sepatutnya kita kena perbaiki. Betul tak Kosas? Betul sebab keadaan sebab istilah dia kalau kata diri kita kan, maksudnya saya suka tengok orang yang dipanggil apa dia sangat proaktif. Apa yang jadi kat situasi tu dia akan proaktif dan dia nampak sangat-sangat powerful. Letaklah dia niaga A, niaga B, niaga C, dia akan lebih proaktif. Dia rajin untuk berjaya. Okay. Betul. Sebab dia punya peluang tu peluang dia sangat tinggi. Peluang dia sangat tinggi untuk dia, macam contohnya sentuhan dia magic lah. Maksudnya dia pegang produk apa pun menjual je. Betul. Terjadi lah. Sebabnya balik pada di sini kan, dia punya kekuatan dia. Jadi persediaan dia adalah, yang saya cakap adalah mula-mula ibaratnya kita daripada 4 ni lah manusia. Biasanya macam saya punya guru cerita, manusia ni terdiri daripada 4 elemen. Satu jasad, satu roh, satu fikiran, akal, satu lagi apa? Perasaan, hati dia. Saya ulang balik, 4 elemen. Jasad, fikiran, iaitu fikiran, akal dan juga roh dan juga hati, perasaan dia. Jadi ini yang kena jaga. Jadi persediaan dia, kalau kita ni tak ada ilmu, kita ni peniaga yang tak ada ilmu, tak cukup dengan persediaan yang rapi, tolong carilah ilmu. Ni pergi belajar. Ini kadang-kadang dia shock sendiri. Kadang-kadang dia terlalu yakin sangat dengan strategi dia. Tak strategi mana tadi datang, dia ambil daripada mana pun. Mungkin uji kaji sendiri, tak berjaya, gagal, lepas tu disalahkan. Contohnya dia ambil daripada Google, dia salahkan cik Google. Padahal dia tak nak salahkan diri sendiri. Daripada mana, betul lah Sebab ni yang ramainya. Kadang-kadang dia cakap rasa dia sangat bodoh sombong kadang-kadang. Tak nak belajar, tak nak cari ilmu. Dia yakin sangat tak apa, tak payah pergi belajar lah, kelas ni mahal sangat. Tapi you tak nak invest, you tak nak melabur dalam belajar ilmu tu. Macam mana pandangan besar dengar orang-orang macam kadang-kadang? Sebenarnya kadang-kadang kalau Bro Saiful perasan, kadang-kadang kita bukan bergaduh kat media sosial kan. Ada Sifu A dia buat kelas, lepas tu orang lain olah mahal lah, ni lah, tipu lah, ni lah kan. Lepas tu so dia buat apa? So kalau saya ada bagi tahu seorang usahawan tu, dia kata saya tak mampulah masuk kelas ni, saya tak mampulah. Saya kata okey, kalau anda tak mampu masuk kelas berbayar, anda cari government punya program free. Kadang-kadang siap bagi allowance lagi. So anda cari tak? Dia macam ada saya kata ada, MARA ada, PBT ada, kementerian ada banyak. Saya pun kita macam ngajar pun ada. Tiba-tiba agensi ni, Risda ada program dia, MARA ada program dia, Kementerian Pertanian ada program dia. So sebenarnya banyak program, tapi dia dok kata alah yang dia dok kritik program yang berbayar ni kan. So tak mampu pergi berbayar, pergi yang free pun dia tak nak pergi. So dia nak salahkan orang yang buat program berbayar, kan? Betul. Itu yang saya cakap. Kalau sebenarnya sekarang zaman sekarang nak carikan ilmu tu sebenarnya bukan susah, bukan satu alasan. Nak pergi belajar je, tak tahu pergi belajar. Maksudnya ibaratnya kita ni kadang-kadang teraba-raba. Daripada kita teraba-raba, lama sangat teraba-raba, salah raba kan nanti. Baik kita pergi cari yang ilmu yang betul, kita belajar dan kita amalkan, kita praktis terus. Janganlah pergi segi selidik sendiri, semua nak buat sendiri, pening kepala. Jadi kerana saya cakap persediaan pertama sekali ilmu, kena ada ilmu. Kalau anda tak tahu tentang
pengurusan kewangan, pergi belajar pasal pengurusan kewangan. Kalau anda tak tahu tentang nak buat online marketing, pergi belajar pasal online marketing. Sebab saya nampak kenapa kita ramai usahawan terjatuh kadang-kadang masuk longkang sendiri, sebabnya kadang-kadang tak nak ngaku salah sendiri. Sebabnya diorang ni suka, tak tahulah saya cakap kadang-kadang, diorang ni suka masuk longkang banyak kali kot. Ibaratnya saya masuk longkang maksudnya asyik terjatuh je. Lepas tu Dia ego, dah ada luka- ego. dah luka ni barulah cakap coach baru Dia ada ego. dia tak ada salah, at least dia dah nampak tak? Dia dah terhantuk banyak kali, barulah ada kesedaran. Jadi sebelum kita terhantuk, sebelum kita jatuh banyak kali, ilmu itulah yang menyelamatkan kita sebenarnya. Jadi macam sesi kita pun, sesi yang kami buat ni pun sebenarnya free knowledge daripada pengalaman kami yang kami cuba nampak daripada observation kami daripada student-student sebelum ni. Sebabnya ini yang paling penting. Sebabnya kalau kita tak bagilah strategi apa pun, 1,100, 360 strategi pun, produk yang paling meletup kat dunia ni, kalau bagi dekat orang yang kita ni seller, usahawan ni yang macam hauk kan, ego sendiri, memang tak ada jual. Mungkin makan sendiri ataupun simpan sendiri. Itu yang kadang-kadang saya, bukanlah ni marah ni sebenarnya, bengang sebenarnya ni. Lepas tu dia disalahkan owner pula. Lepas tu dia salahkan owner produk pula. Tak bantu lah apa kan. Dia nak goyang kaki nak dapat duit. Tak, memang istilah dia anda kena berusaha. Sebab saya nampak usahawan ni macam tajuk kita ni produk atau strategi market pemasaran yang di media sosial, mana yang penting? Lalas pada diri sendiri. Okey, kadang-kadang macam contoh kita dah strategi marketing dah ada dah. Tapi bila kita guna produk A untuk strategi A, lepas tu produk B tak semestinya strategi A juga. Dia kena tambah strategi, dan tambah strategi tu anda kena cari ilmu. Contoh kalau anda perasan zaman sekarang ni, ilmu ni kena digital. Dulu kita belajar AV page, wow. Lepas tu tiba-tiba sekarang belajar AV live, AV live. Lepas tu tiba-tiba ada TikTok, ada IG, ada Shopee. Allah, sampai kalau anda tak upgrade anda punya ilmu kan, memang anda akan sampai bila FB lah contoh kan, kalau main FB, so sepatutnya ketinggalan platform tu banyak kan. So anda kena belajar macam Shopee kan, nampak macam senang. So anda kena juga cari ilmu, cari guru untuk anda berbisnes di Shopee kan, contohlah kan. So istilah dia produk pun yang bagus, tapi anda tak upgrade diri anda pun sama juga. Itu yang penting kan. Memang tak akan bergerak. Memang anda akan asyik terhantuk dinding ataupun banyak kesilapan, banyak buat kesilapan. Itu nombor satu. Situasi yang kedua pula, Rosas nak tahu tak? Ni cerita tentang orang yang pergi dah belajar, dah ada ilmu pula. Lain pula. Alamak. Ya Allah, yang ini lagi lah saya buat. Bukan apa, dah ada belajar, dia dah pergi kelas, tak buat apa-apa. Lagilah saya macam Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar. Sekarang saya nak tahu nak bagi apa. Kadang-kadang dia macam nak suruh orang cikgu tu datang tunjuk satu-satu agaknya. Ni pun satu masalah juga, satu isu juga. Kita dah pergi kelas tapi tak ada tindakan. Kenapa tak bertindak? Walaupun tak kisahlah kelas percuma ke, kelas bayar ke, tapi you tak bertindak. You nak harapkan ada something datang dari langit ke, ataupun ada hasil dia ke? Mustahil. Baliknya pada kita yang tak, mungkin kurang bertindak ataupun tak bertindak ikut apa yang dia ajar. Macam betul. Macam Rosas kan. Kadang-kadang kita banyak pergi kelas, tapi cikgu yang sama, kenapa anak murid dia ada yang berjaya, ada yang mungkin kurang berjaya. Sebabnya dia kuasa tindakan dia berbeza-beza. Betul. Tanya pada kita juga sebenarnya. Itu silakan Rosas. Sebab apa tu? ada juga saya itu rasa. Oh iya tak. ada sifu saya. Sifu saya borak-borak santai. Borak-borak. Dia macam ni, bila kita ngajar, kita geram dengan anak murid. Tapi bila kita belajar dengan orang, sifu pula geram dengan kita kan. Ni sifu saya lah. Dia kata, Sas, kan aku dah ajar buat slide. Kenapa slide macam ni juga kau buat? Lepas tu dia kata, suka tingkau lah Sas. Nampak tak? Bukan apa kita cakap ni, kita cakap bukan kita pun sempurna, kita pun dalam proses. Kalau sedar pun bagus sama kita dah boleh perbaiki sesuatu. Sebab apa? Kadang-kadang masalah kita
Sebab kita Nasi. berhadapan dengan Sifu tu kan. Dia tengok depan-depan. Lepas tu aku tengok just like in Konisat. Macam kita geram kan. Contoh kan, contoh kan dalam kelas, macam saya ajar kelas WhatsApp marketing. Kita dah bagi contoh. Memang sejibik kau tiru je. Alih sikit ayat-ayat headline, ayat-ayat USP. Pun ikut cara lama. Dia yakin pada cara lama dia. So macam itu saya cakap bila part kedua ni pula yang dah pergi belajar, tak tahu kat mana dia punya. Sebenarnya bagi saya dalam ilmu psikologi, dia adalah dalam internal lah. Maksudnya kita sini sebenarnya dah banyak sangat pengalaman. Bila kita banyak pengalaman, kita terlalu bergantung pada pengalaman yang lama. Mungkin pengalaman lama tu terlalu memberi kesan, kita menjadikan satu rujukan. So bila dia datang ilmu baru, kita macam otak kita ni proses dia boleh ke tak boleh ke, tapi sebenarnya dia punya kunci bila kita dapat informasi baru ke, maklumat baru ke, buat je dulu. Sebab kita nak melawan apa yang dah ada ni, pengalaman lama kita yang sebelum-sebelum ni. Jadi benda yang kita dah belajar, cikgu kita ajar, guru kita ajar, buat je. Maksudnya buat supaya nak membenarkan ataupun betul lah, boleh lah, berkesan lah. Maksudnya dalam internal membenarkan tu. Ya, membenarkan apa yang sebenarnya kita dah mungkin dah banyak bila ada ilmu baru masuk, dia tengah proses. So dia berlawan dengan ilmu yang lama atau yang biasa yang dia buat dengan ilmu yang baru. So kalau dia membenarkan ilmu baru tu masuk dan dia buat, so dia nampak, dan dia sebenarnya bila dia buat dia akan makin pakar, makin expert. Makin yakin dengan ilmu tu sebab dia dah amal. Sebab selama ni mungkin kita yakin dengan ilmu yang sebelum ni, sebelum kita pergi kelas, kita dah biasakan benda tu. Jadi bila datang informasi baru, ilmu baru, kalau kita tak amalkan, dia akan hilang, ataupun kita akan bergantung pada ilmu yang itu je. Dia tak ada orang bertindak, dia akan pusing-pusing macam mana pusingnya, rodanya sama. Itu saya cakap. So asyik jatuh punya pusingan hidup ataupun pusingan apa yang dia keluarkan tu sama saja. Jadi itu yang saya itu situasi yang kedua, maksudnya keadaan kedua bila dah ada ilmu tak bertindak ataupun kurang bertindak. Dan yang seterusnya ni yang saya nak cerita pasal diri sendiri ni adalah emosi kita kena kuat sebenarnya. Sebagai kita sebagai ni tentang emosi tadi tentang akal kita. Emosi kita ni kerana sebab apa? Sebagai orang usahawan, businessman, kita kena kuat dalaman kita sebenarnya. Tak kisahlah yang kuat yang cerita pasal emosi ni sebabnya apa? Kita memang kita akan kena ada rejection. Kita mungkin ada orang tolak bisnes kita, tak nak beli produk kita. Banyak benda tu, betul tak? Yang itu yang sebenarnya kena, tak boleh lah. Contoh macam biasa kena dengar kalau kita sedih, orang tak boleh borak kita, lepas tu kita biolakan diri kita dekat bawah ni. Biola kan? Macam mana pasal? Sebab tak nampak tak orang biasa macam ni? Lepas tu ambil masa lama sangat. Betul. Okey, terima kasih kepada Mazira. Dia tag nama. Terima kasih Mazira. Terima kasih. Kalau ada soalan, kalau Mazira ada soalan, boleh tanya. Bagi like sikit, belanja like sikit, love sikit. Terima kasih tag Ni kawan-kawan. Mazira daripada Terengganu saya rasa. Wah, orang Terengganu. Okay. So apa tu kekuatan emosi. Kekuatan emosi tadi kan. Usahawan kan, dia kena set kat minda dia kena ada kental sikit. Maksudnya dia kena ada hati, dia panggil apa hati kering, muka tebal. Kalau dia tak boleh nak buang benda ni, tak boleh kikis benda ni, dia tak boleh pergi jauh. Asal dia nak buat, malulah. Asal nak buat, nanti orang kutuk lah. So perasaan-perasaan ni atau mental ni kita memang kena, kau nak duit ke kau nak pegang malu kau? Kau nak duit ke nak pegang malu kau? Kau nak malu tak dapat duit. Kalau malu dia boleh buat duit, pergilah hidup dengan malu tu. Macam tu lah ibaratnya. Agak betul, kalau dengan malu dia dapat duit, okey, teruskan. Kan? Ini malu tapi tak dapat apa-apa. Tak ada orang cakap tak ada income, tak ada keuntungan pun. Jadi sepatutnya kita kena cabar diri kita dalam satu tahap tu. Dah biasa, dah selesa dengan keadaan tu, kita kena sekarang ni ramai orang live, banyak pemikiran ataupun perasaan ni, malulah orang akan cakap apa orang kata. Kalau you hidup dengan apa orang kata, memang you akan hidup dengan orang apa kata. Sebab you tak boleh hidup dengan apa yang you kata. Maksudnya kita kena kuatkan dalaman supaya kita ke hadapan. Untuk
untuk move forward. Kalau tak, memang bisnes kita up and down lah. Orang tutup sikit, apa ni orang niaga apa ni ikut waktu COVID, tak boleh tutup down. Lepas tu nangis seorang-seorang kat rumah, tak tahu nak buat apa, salahkan diri sendiri, kenapa orang tu cakap lah, dia meroyan seorang-seorang. Itu bahayanya. Dan saya nampak, kalau nampak usahawan yang berjaya, berusaha saya nak tanya. Sorry. Ada satu tips lah. Maksudnya kalau macam kita sebagai usahawan, kita ada kena ada pegang beberapa dipanggil kekuatan. Ada sifu saya, Tok Guru saya cakap, okey, kau tengah frust ni. Kau tengok jam. Berapa lama kau nak frust? Betul. Okey, berapa lama kau nak frust? Okey, so kau bagi kata okey kau dah frust. Kau boleh bagi sejam untuk kau frust. Kau frust sejam. Jangan frust je 2 tahun. Kau frust 2 tahun, salah. So tengok, okey 2 tahun, sejam lagi ni aku akan terus buat kerja. Okey, itu ada tips. Lepas tu ada tips untuk saya pula, kalau tengah down, jangan dengar lagu feeling. Betul. Dia membantu untuk tapi masalahnya memang melayan. Kita dah sedih, time frust lagu tiba-tiba semua lagu sedih keluar. Memang kita menarik benda tu sebenarnya. Kalau kita dah putus cinta, memang kita melayan lagu-lagu cinta, memang kita sedih selama-lamanya. Memang tak ada orang nak kita. Betul. Memang melayan lagu sedih-sedih, lagu jiwang-jiwang meleleh kan, memanglah. Sama juga saya kalau macam tengah frust ni, tengah sedih, saya akan twist dengan cari lagu. Saya suka lagu yang macam bersemangat, ala-ala metal, ekspedisi, semangat. Okey. Itu membantu juga. Lagi satu, saya akan bernasyid. Saya suka bernasyidkan satu lagu tu, ujian adalah tarbiyah daripada Tuhan. Ujian adalah tarbiyah dari Allah kan. So lagu bila saya sedih, saya pegang aja tu. Nak nyanyi kan takut hujan kan. So saya pegang tu lah. Lepas tu lagi satu contoh, ada kawan-kawan yang membuatkan kita frust. Ada juga lagu yang saya gunakan, kawan apa yang hendak kau kesalkan. Itu lagu nasyid lama tu kan. Lagu masa tu The Zik lah. Maksudnya sebelum tu Nada Murni. So lagu lagu kawan tu membuatkan kawan akan jadi lawan akan jadi kawan. Itu yang bila saya frust tentang kekawaan ni, saya gunakan lagu tu. Okey, Cik Is, alhamdulillah. Memang alhamdulillah Cik Is kembali lagi. Alhamdulillah Cik Is. Kita punya follower, kita punya apa dia panggil, peminat setia ni. Kita Cik Is jangan lupa like, share. Kita pun setia minat kat dia ni. Jangan lupa like, share. Okay. So kita sambung balik. Saya setuju dengan proses tadi. Bersetuju sangat. Kalau kita dalam keadaan sedih, kita jangan ambil jalan sedih. Maksudnya kita kena ambil jalan untuk kita naikkan semangat kita. Ambil lagu-lagu motivasi, dengar kata-kata motivasi ke, mungkin baca buku ke. Banyak sebenarnya saluran yang untuk kita naikkan balik semangat kita. Waktu-waktu macam ni saya tahu ramai yang terjejas, impak, mungkin tak ada sales kurang. Mungkin cara yang paling bagus ialah jaga balik hubungan kita dengan Allah SWT. Itu je. Bagi saya lah, itu yang paling mudah, baca Al-Quran ke. Supaya itu mungkin the best terapi untuk kita. Sebabnya dalam emosi ni, sebabnya yang pegang ni pun Allah SWT, Tuhan kita. Kalau kita ni kadang-kadang duk melayan ni, kadang-kadang adalah bisikan yang negatif, bisikan syaitan ni yang akan menghasut kita. Yang mungkin menyalahkan keadaan, menyalahkan orang ni, duk salahkan je. Last tak ada solution. Jadi salah adalah kita yang tak makan. Betul lah, tak ada siapa nak bayar pun, tak ada siapa yang nak bantu kita punya apa yang kita terjejas lah kan. Melainkan Cik Is lah, kalau Cik Is nak bantu. Dia bagi durian. Mungkin lah ya. Mungkin zaman sekarang je. Kita pun terjejas lah, tak makan durian kau. Betul, itulah kempungan bang Amin kat sini. Jadi lagi satu cerita pasal emosi. Saya nampak orang yang berjaya, usahawan berjaya, orang yang berjaya dekat mana-mana pun, career ke, kerjaya ataupun dalam bisnes kan, dia punya kekuatan emosi dia sangat-sangat kuat. Dia tak kisah pun apa orang cakap dan apa orang kata tentang dia. Dia tahu kenapa
Yang poin yang seterusnya saya cakap, untuk diri sendiri, kita sebagai usahawan kita kena ada hala tuju. Kita kena ada target kita. Kalau kita ni duk melayan, sebab tu emosi kita goyah sebab kita tak ada hala tuju. So part yang tadi saya cakap tu, persediaan untuk diri kita, kita kena tetapkan matlamat. Kita ada matlamat, kita ada hala tuju benda tu. Target kita tahu bulan ni sales berapa. Contohnya kita memang target satu bulan ni 10,000. 10,000 macam mana kena dapatkan 10,000? Pecahkan dia seminggu berapa nak dapatkan hari. Mungkin satu hari mungkin kita dapatkan mungkin jualan RM500 ataupun berapa ratus ringgit, RM100 ke contoh. Sampai kita dapat target. Pecahkan nombor tu. Kalau kita panggil tu orang selalu favorite sekarang magic numbers. Tapi breakdown numbers tu, maksudnya target kita berapa. Kalau kita nak dapatkan sebulan, seminggu 1,000, macam mana kita dapatkan 1,000? Dengan produk kita bernilai berapa, pecahkan dia, tengok baru kita boleh dapat numbers tu. Kalau tak, kita duk melayan keadaan yang macam ni, memang takkan dapat, memang cloud. Saya cakap Betul sebab kadang-kadang kita nak 10,000 tapi kita tak buat apa-apa. Macam ni, nak 10,000 kena tindakan 10,000 kan, maksudnya istilah dia kalau kita nak 20,000, tindakan kita kena 20,000. Kalau kita nak 10,000 tapi tindakan kita 200, maksudnya nilai dia 200, dapatlah 200. Betul, kan? setuju. So kita pecahkan kita target, okey satu hari macam coach Bro Saiful sebut, sehari mesti 100. Selagi tak dapat 100 tu, selagi tu dia cari. Betul. Contoh kan. Itu yang sebab saya dapat tadi, biasanya usahawan ataupun businessman ataupun siapa yang berjaya dalam hidup dia ni, dia ada hala tuju, ada matlamat apa yang dia nak cuba capai, dan dia sangat-sangat firm, dia sangat cakap membuat keputusan untuk diri dia untuk dapatkan benda tu. Contohnya kalau tak dia bergerak seorang, mungkin dia perlukan team. Jadi berisikolah dia cuba menyelesaikan masalah dia untuk dapatkan target tadi, sales ke dan seterusnya. Jadi saya just nak, kita pun dah almost there. Cuma saya cakap tadi, persediaan kita tu sangat-sangat kena diri kita sebenarnya. Tengok balik diri kita. Kalau tak cukup, tingkatkan ilmu, pergi belajar. Ramai sekarang saluran, tapi nanti saya rasa kita boleh buat satu lagi slot untuk topik tentang belajar ilmu ni. Sebab sekarang saya nampak kat luar ni banyak sangat pilihan-pilihan ilmu, kelas-kelas dia. Tapi kadang-kadang dia orang salah pilih kelas. Salah pilih kelas. Salah pilih kelas Dia labu, rupanya kelas ni mungkin tak kena dengan dia. Sebab dia tak tahu ilmu tu ataupun kelas tu perlu untuk dia ke tak. Ini pun satu part juga. Dia pun tahu kawan-kawan dia pergi, sebab tu dia tak bertindak. Sebab mungkin keadaan semasa tu dia tak perlukan lagi ilmu tu. Mungkin dia tak bersedia tak kewangan dia ke, mungkin dari segi marketing dia ke, mungkin produk dia ke, so mungkin produk sebenarnya nak kena kemaskan, nak pergi cantikkan lagi. Jadi mungkin kat situ. Jadi saya akan kita cuba kupaskan topik tu. Sebenarnya topik tu besar sebenarnya, yang kita boleh nampakkan. Betul, salah pilih kelas. Betul Pak? Yang pengalaman ni pengalaman ke? Yes. Bro Saiful, tadi dia bagi tahu kan, terlepas isu wife call tadi. So maksudnya masa kita cerita pasal durian, Cik Is tak dengar. Cik Is. Kita terjejas durian. Kita terjejas. Bendera putih durian boleh. Tolong mungkin lepas ni boleh dapat sponsor kot. Siapa-siapa yang kita kalau ada sponsor, kita letak sponsor durian Cik Is Kalumpang Rizal contohlah. Ada macam tu lah. Lepas tu minta dia post lah. Lepas tu kan kalau coach Bro Saiful, saya punya pengalaman lah. Saya banyak mengajar usahawan tau. So ada macam program agensi kan. Kita pernah ajar, lepas tu dia orang datang tak ada produk. So lepas tu bila tak ada produk, dia akan termanggu-manggu. Kalau dia orang ada kalau dia orang ada dipanggil nak belajar, alhamdulillah. Yang jenis datang masuk kelas tu tak nak belajar dan buat hal dia dan dia nak allowance je. Ada juga tu kan. Macam orang cuma kalau anda macam termasuk kelas, kadang-kadang anda tak bersedia. Cuma manusia ni kalau tersalah kelas dan bukan kelas yang sepatutnya dia pergi, dia akan salahkan orang yang mengajar. Betul. Tak bagus. Itu yang tengok kutuk ini tak bagus ni. Dia ngajar nak dapat duit je, nak jual ni lah. Ada joget-joget. Joget-joget je. Lain macam joget-joget tu. Jadi betul.
Sebab mungkin masa tu anda tak layak lagi datang kelas tu. Sebab anda belum lagi, mungkin persediaan diri sendiri belum lagi tahap tu lagi. Mungkin kefahaman kita waktu tu tak sampai. Jadi kita kena pergi cari kelas-kelas yang sesuai untuk keadaan kita masa tu. Lepas tu dah rasa ready, barulah kita pergi kelas-kelas yang mungkin kita mampu pergi dan pilih dengan betul. Kadang-kadang itulah saya nampak bila cerita pasal cari ilmu ni sebenarnya luas dan kita almost 30 minit dah. Betul salahkan kelas yang dan dengan yang mengajar. Betul, itu yang masalahnya kan. Padahal tak nak salah. Sebabnya kunci dia lah duk salahkan orang lain tapi tak nak salahkan diri sendiri. Itu dia masuk kelas tu, dia tak nak set minda dia untuk menerima. Ada orang masuk kelas cari salah. Bahaya juga tu Dia orang masuk nak cari salah mana. Oh ini salah. So dapat yang ilmu yang dapat adalah menyalahkan. Kan? Betul, memang dia takkan dapat apa pun, dia takkan belajar pun sebab itu niat dia mula-mula. Kalau dia niat tu ibaratnya macam cawan yang tinggal kosong ataupun macam separuh, insyaAllah ilmu yang masuk tu dia akan masuk dan penuh. Balik keluar daripada habis kelas, dia dapatlah benda tu, dia dapatlah luang tu yang kosong tu. Dan saya selalu sarankan kalau kita nak belajar, betulkan niat balik. Niat kita tu sebenarnya. So balik pada diri sendiri. Sama juga topik kita pada hari ni bukannya saya just nak catch orang sebenarnya supaya orang fikir betul produk ke, dia orang bergaduh lah. Produk betul, strategi penting. Sebenarnya yang paling penting adalah diri kita sendiri. Saya tak nak cakap direct tapi bila you come to dia, memang dia balik pada kita sendiri sebenarnya. Nak produk berjaya, kita sebagai owner kena kuat, kita kena bersedia. Ada ilmu banyak pun strategi makanan tapi kalau tak bertindak, strategi daripada Universiti Harvard pun tak akan berkesan, sama juga. Okay. So saya tertarik ada satu point daripada Bro Saipul iaitu diri sendiri kan. Saya kadang ada persoalan, kenapalah orang ni boleh macam proaktif buat benda semua jadi. Ada orang buat semua tak jadi. So maksudnya mana datang kekuatan seorang ni? Ada maksudnya orang yang kita lihat proaktif, yang memang sangat-sangat powerful, dia pegang apa barang pun semua boleh jadi. Ada tak tips atau kunci macam mana nak jadi orang seperti itu? Okay, baca Cik Is sebut apa tu? Cik Is Bewak. Banyak dalam 10 kotak tu orang suruh menari tak malu. Sebab tak bertindak apa yang guru mengajar. Nanti Kak Is kita menari dekat camp. Okey, balik pada Bro Sasi soalan tadi tu, macam mana ada orang macam terlalu proaktif dengan apa yang dia buat. Saya rasa kunci dia adalah dia jelas dengan apa yang dia nak capai dalam hidup dia. Maksudnya dia jelas matlamat dia nak capai terus. Jadi walaupun ujian datang pun, walaupun dia down, banyak sangat ujian dia datang ni, dia tetap bangun balik banyak kali. Saya teringat saya ambil satu kisah lah, Donald Trump. Sebenarnya Donald Trump ni sebenarnya satu usahawan yang berjaya. Kalau tengok bukannya cerita pasal dia presiden, tapi sebelum tu dia sebagai seorang usahawan. Dia dah jatuh banyak kali. Tapi ada masa tu bila dia jatuh, dia bankrupt. Dia naik balik tu. The moment dia naik balik tu, dia boleh naik balik beberapa kali ganda. Dia kan jadi jutawan, dia jadi billionaire dah. Maksudnya sekali dia bangun, tapi dia tahu apa yang dia nak capai. Sebab bila kita jatuh, kita bukan mula dari kosong, kita mula dengan ada pengalaman kita. Jadi kita tahulah kita nak modify kat mana. Jadi kekuatan dia adalah balik pada apa matlamat, apa tujuan hidup dia, apa tujuan dia buat bisnes ni, apa tujuan dia lakukan sesuatu tu. Mungkin orang sekadar minat saja, mungkin ikut kawan-kawan, mungkin sebab viral je. Jadi kalau keadaan tu mungkin dia sekejap je, som-som kuku. Tapi kalau anda memang cuba bayangkan, kita campak diri kita dekat laut. Itu sebenarnya campak laut tapi tak ada bantuan. Macam mana kita nak hidup? Sebenarnya orang dia punya determination tu sebab dia jadi proaktif, sebab dia tahu aku kena hidup, aku kena buat ni, aku kena hidup. Cuba bayangkan sebab nyawa dia, kalau dia tak buat, dia sama ada you hidup atau you mati je keadaan dia. Jadi dia habis baik dia akan bertindak untuk cari jalan penyelesaian untuk selamatkan diri dia. Sama juga dalam bisnes. Kalau dia punya ibaratnya sebab why lah dia buat, kalau banyak kelas kita why, big why, grand why semua kan, tapi dia punya tujuan hidup dia sangat besar, insya-Allah. Berapa kali pun dia jatuh, berapa kali pun dia hadapi ujian, contohnya dalam COVID. Saya nampaklah usahawan yang sebelum ni pernah jatuh, dengan dia tengok COVID ni sebagai satu peluang.
Nampak tak? Ada orang macam tu. Dia nampak satu sebab ni satu peluang. Jadi cuma dia nak online kan je. Tak, modify je dia punya mechanism tools dia. Jadi sebab semangat dia sangat tinggi, dia tahu tujuan hidup dia, aku kalau nak buat ni sebab nak bantu ramai orang, nak bagi manfaat bagi ramai orang. Kan ramai ada yang moto macam tu. Berniaga nak tolong orang. Yes, betul Cik Is cakap. Sebab kita tahu ramai lagi perlukan bantuan. Ramai lagi perlu kita nak bagi gaji ke orang lain. Jadi dekat situ dah satu cakap matlamat hidup yang sangat besar. Satu big picture yang besar sangat. Tolong keluarga, yes. Betul Cik Is. Ini keluarga menderita, dia relax je. Betul, itu memang dah tak ada tujuan hidup lah, baik mati terus. Ini borak mati punya ni. Bukan geram. Okay. Alright. So nampak walaupun saya tak tahulah tempat anda hujan kan, tempat saya hujan ni, walaupun hujan ni. Walaupun hujan sejuk-sejuk ni, dia punya isu ni panas sikit ni. Sebab dia memang sebab tentang usahawan sendiri kan. Jadi macam kadang-kadang banyak sangat isu sebenarnya. Isu diri sendiri pun tak selesai. Jadi sentuh apa pun kadang-kadang tak jadi. Sebabnya diri sendiri pun dia bergolak, masih lagi berlawan ataupun masih lagi tak berdamai. Words dia lah, saya belajar dulu, tak berdamai dengan diri sendiri. Bila kita berdamai dengan diri sendiri, insya-Allah kita dapat satu clarity ataupun penjelasan yang sangat clear apa yang kita nak dapat capai. Mungkin kita buat ni sebab untuk anak-anak kita, tinggalkan legasi. Nampak tak matlamat orang tu berbeza-beza. Aku nak berniaga, aku nak buat ni sebab aku nak tinggalkan anak-anak aku. Jadi dia punya semangat tu lain. Kalau orang cakap okey, aku buat ni sebab diri aku je, kan dia punya energi kan, dia punya tenaga kan lain. Aku buat ni sebenarnya untuk diri aku je, tak apalah 1,000 pun cukup lah. Bandingkan orang yang aku buat ni sebab aku ada keluarga, aku nak bantu ibu ayah aku, nak pastikan tinggalkan ada warisan untuk legasi anak-anak. Lain dia punya semangat tu. Sebab saya belajar benda ni daripada saya ingat lagi, saya ingat sangat seluruh daripada Sri Mukhtar Bari, saya ingat dah nama jutawan Melayu kita, Sri Al-Buhari. Sebab dia tahu matlamat dia sangat besar. Dia bantu ramai orang, dia bagi gaji. Jadi bukan dia mungkin besar, dia bukan setakat untuk diri dia. Kalau hidup untuk diri sendiri, bagi saya dia punya tindakan tak sama macam tu. Jadi itu yang saya sangat selut dengan orang yang agresif, proaktif. Berapa kali dia jatuh, sekali jatuh dia bangun 10 kali, 100 kali. Itulah. Betul. Okay, so terima kasih kepada Bro Saiful. So insyaAllah lah kalau anda dapat belajar sesuatu daripada live ni, anda boleh tulis kat komen ni, walaupun live video ni dah habis, tapi anda kalau tertengok boleh tengoklah apa yang poin-poin yang anda dapat. Dan kalau dapat sharekan kepada orang lain, usahawan lain pun boleh juga. InsyaAllah kita bantu. Kalau anda ada idea contoh ada idea apa yang kita nak kupas ataupun idea point kita nak ditambah, tak ada masalah. Macam contoh Cik Is, dia tambah poin berniaga untuk tolong orang dan tolong keluarga. Yes. So bila anda ni kita akan relate sikit lah. Okay, terima kasih yang tengok juga. Ada orang baru masuk, kita pun dah di hujung rancangan. Apapun tahniah, terima kasih. Belanja like sikit, belanja komen, share, like page, share, like video ni, bagi love. Okay, tambah sikit love. Mana cukup 30 minit. Tak apalah, dia 30 minit kan. Dia kalau panjang-panjang nanti dia melerit, dia gelak-gelak je kan. Mana cukup 30 minit memang. Nanti kita ajak Cik Is lah. Kita ajak Cik Is lah sekali. Daripada semalam kita dah sebut ajak Cik Is. Nanti kita contact ni. Kita tengok dia jual durian kan. Okay. Tapi just maklumkan untuk minggu ni kita akan start pada hari Senin dan mungkin sampai hari Jumaat kita akan berudara malam. So malam minggu depan minggu ni lah, minggu depan ni mula pada malam kita akan berudara dengan beberapa topik lagi yang hot. Gelak-gelak tapi ada isi salam. Itu memang matlamat. Gelak-gelak, santai-santai tapi santai tapi sampai. Gitu. Oh lah mak. Apa tadi? Santai-santai sampai. Santai-santai tapi sampai. Gitu. Okey, mungkin itu moto kita tu. Tulis. Nanti kan lupa. Tak apa, kena tengok live ni balik.
Alright. Okay. Okay. So, terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah kita doakan supaya anda semua yang lihat, yang share, supaya agar diluaskan rezeki, dimurahkan rezeki, dan tabah lah untuk PKP ni. Saya dengar ada beberapa negeri yang akan dibuka, boleh macam Perak tu dah ada open, dah start open. Selangor Perak ni memang tak boleh lah. Selangor KL kan. Doa penutup. Cik Is, doa penutup. Allahumma barik lana. Okay. Doa penutup kami dengan keadaan supaya urusan kita dipermudahkan, insya-Allah. Apa-apa pun tengok balik hubungan kita sekeliling, dan harapnya apa yang kita lalui ni satu pengajaran dan pelajaran kita juga. Jadi saya harap perkongsian kami ni walaupun santai, harap-harapnya memberi satu manfaat pada semua. Mungkin kita bertindak untuk perbaiki life kita, itu saja. Right? Moga Allah SWT merahmati kita semua. Amin amin rabbal alamin. Produk atau strategi pemasaran di media sosial, mana yang penting? Anda yang penting. Itu dia. Okay, sian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.